So, difference equation. Okay, difference equation ni, okay, there are two types, differential and difference equation. In differential equation, okay, differential equation dia ada dua ni dekat sini. Kalau awak tengok ni. Sekejaplah. Okay, differential equation is for continuous time. Continuous time tu maksudnya analog lah. If analog, we are using differential equation. Awak jumpa differential equation ni masa nak solvekan Laplace. Laplace transform. Okay, Laplace transform tu dalam apa? Laplace transform. XS contohnya kan. XS, YS, HS. HS. Okay, ulang kaji So H is for the system, Y is for the output, X is for the input. Input, output, and this is the system. Okay, in time domain kita ada XT, XT, YT, and HT. Okay, dia punya relationship ni, in between ni, kalau dalam time domain, dia adalah dalam form differential equation. Dia dalam form differential equation. Contohnya kita ada YT equals to 2 XT plus 1. So this is differential equation lah, ataupun YT equals to X squared T plus XT plus 1. Yang ini kita panggil differential equation. Differential equation Difference equation berbeza dengan difference equation. Dia adalah untuk discrete time. Untuk discrete time system. So discrete time system can be represented by using difference equations. Okay, difference equation is a formula for computing an output sample at time based on past and present input samples and past output samples in the time domain. Maksudnya dia adalah formula untuk kita nak compute input dengan output punya inilah sample time ataupun dia punya relationship lah. Maksudnya bila kita ada satu sistem dalam time domain ini dalam time domain. Okay. Dalam time domain kita ada HT, input dia adalah XT, signal input signal XT, output signal YT. Okay. Sorry. Dalam discrete dalam discrete is N bukan T lagi. XN, HN, and YN. Okay, bila kita ada hubung kait ni, YN equals to maybe 2XN 2XN plus 1. So we call it as difference equation, which is in N domain in N domain. Bila dia ada based on past and present input sample. Okay, kalau yang past and present input sample ni maksudnya dia mungkin juga equation tu is like this. Okay, 2x n minus 1 plus xn plus 1. So kalau macam ni dia dah ada past punya input lah. Xn minus 1 ni past. Ini past This is past. And this is present. YN ni present lah. Kalau ada YN minus 1 tu, itu dia punya delay tu itu yang dah lepas. Kalau YN plus 1, itu yang belum lagi. Masa yang belum sampai lagi. Plus 1. Kalau minus 1 yang dah lepas. Okay, there are two types of difference equation, which is finite impulse response and infinite impulse response. Ada dua jenis finite dengan infinite. Okay, in general, for causal tu maksudnya dia cuma ada past sahaja. Past
time iaitu n minus 1, n minus 2, n minus 3. Dia tak ada plus, dia tak ada n plus 1, n plus 2, n plus 3. Tu causal system. Linear time invariance tu is for linear and time invariance lah. Okay, difference equation as follow. Okay, yn equals to b0 xn minus 0 plus b1 xn minus 1 plus bn xn minus n. Okay, ini adalah general equation Ni general equation. So kalau kita simplifykan, this is the simplification lah. Okay. Dia punya simplification. Maksudnya kita ada yn equals to summation from lambda from 0 to n. Okay, lambda from 0 to n, b lambda x n minus lambda minus summation from lambda from 0 to n, a lambda y n tolak lambda. Okay, ini maksudnya daripada sini, daripada yang ini general general equation, sebab tu kita letak b0 ni, ini adalah apa tu coefficient. Coefficient ni perkali lah. Dia sebenarnya value sebenarnya. Macam kalau saya tunjuk tadi kan. Macam yang ni kita ada ni 2x n tolak 1 tambah xn tambah 1. So yang ini adalah perkali untuk b1. Ini untuk kat sini b0 lah. B0 dia sama dengan 1 sebab tu tak ada value kan. So b ni adalah perkali. B ni mana? Okay. Yang ini b ni adalah perkali ataupun value untuk input x Manakala a pula adalah perkali ataupun dia punya value untuk y, untuk output. Output yang previous, yn tolak 1, yn tolak 2, yn tolak n. So dia ada letak juga kat sini. n, 1, 0. Whatever value yang ada tu bergantung kepada apa tu difference equation ni lah. Bergantung kepada apa dia punya sambutan dia. So ini adalah kalau kita kumpulkan sekali, so kita ada b lambda. Lambda tu daripada 0 sehingga n lah. X n tolak lambda. So kalau awak gantikan lambda ni, awak akan dapat b0 x n tolak 0 tambah b1 x n tolak 1 tambah bn x n tolak n. Sama juga dengan yang sebelah sini. Kalau kita kembangkan, kita akan dapat a0 yn tolak 0 tambah a1 yn tolak 1 tambah an yn tolak n. So kita boleh kembangkan balik, dia akan jadi balik yang asal yang atas ni. Yang macam yang atas ni Okay. Where xn is the input signal, xn adalah input, yn adalah output, and the constant are a lambda, b lambda, where lambda is equals to 0 until n lah. Where we call the coefficient, perkali. Perkali A lambda dengan B lambda tu we call it as coefficient. A for the output, B for the coefficient for the input. And A is the coefficient for the output. Okay. For difference equation, there are two types. First is finite impulse response, FIR. Okay, finite impulse response ni dia no use of the past output ataupun feedback output. Jadi dia punya bentuk dia lebih mudah sebab dia tak ada yn minus lambda. Dia tak ada yn minus 1, yn minus 2, yn minus 3. Dia cuma ada present output, yn sahaja dan dengan input xn. Present and past input. Xn minus lambda. So dia punya coefficient dia punya equation dia jadi lebih mudah. Untuk FIR, yn equals to summation
lambda from 0 to n, b lambda x n minus lambda. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok apa tu equation ni, difference equation ni, kalau dia tak ada, jika dia tak ada y macam mana? N minus 1, y n minus 2, y n minus n n besar n besar ni maksudnya yang order yang last sekali lah. Kalau dia tak ada, no pass output. Alah, apa ni? No pass output, so it is FIR. So bentuk dia lebih mudah. Dia cuma ada yn dan xn tolak lambda. IIR. Untuk IIR, IIR ni dia ada pass output. Dia ada pass output ni. Pass output will be used in the calculation of present output. So the use of the pass output is called feedback. Okay, so it will have two coefficient in IIR, which is A for the feedback coefficient and B as the feed forward coefficient. Maksud dia dekat sini, dia ada A untuk feedback. Feedback ni swap balik sebab bila kita move dia ke sebelah, sebab yang kita nak cari adalah yn. Kita nak cari output kan? Ini yang kita nak cari, output kita. So yang ini dia akan pergi ke sebelah sini. Dia akan pergi ke sebelah sini, dia jadi tolak lah. Tolak keseluruhan ni. Semua pergi ke sebelah sini. Pass output. Okay, pass output. So kita panggil dia sebagai feedback coefficient. Yang B pula adalah untuk input ya, X. B lambda, Xn tolak lambda. A lambda, Yn tolak lambda adalah dia punya pass output. Okay, example. Write a second order of FIR. Macam mana kita nak tulis second order FIR? Okay, kita back to the general equation of FIR tadi. Ini adalah general equation of FIR. Yn sama dengan summation B lambda Xn tolak lambda. So, kita ada general equation ya. General equation. Saya tak tahu nak buat macam mana ni. Kira semua. FIR general equation. FIR general equation adalah Yn equals to lambda from 0 to n, x lambda b x a lambda b lambda x n minus lambda. Okay, ini dia punya general equation. So kalau kita nak second order FIR, so dia akan jadi Yn ni untuk second order second order, so Yn sama dengan lambda from 0 to 2 b lambda x n minus 2. Jadi kalau kita kembangkan kita dapat macam ni lah. Kita dapat yang ni. Just kembangkanlah. B0 Xn tambah B1 Xn tolak 1 tambah B2 Xn tolak 2. Okay. Faham tak? Faham tak? Faham, madam. Faham Faham, madam. Faham. Okay. Now IIR. Write a second order IIR. Okay, general equation dia. General equation untuk IIR.
yn plus A lambda, oh sorry. Summation. Allah, kenapa jadi macam ni? Okay. Yn plus A lambda yn tolak lambda. So lambda kita daripada 1 sebab kita dah ada yn ni. 1 sehingga n. Abaikanlah yang garis tu. Okay, sama dengan lambda daripada 0 ke n. B lambda x n tolak lambda. So kalau kita nak second order IIR, so dia akan jadi yn tambah, so kita ada lambda kita daripada 1 ke 2 A lambda yn tolak lambda. Betul lah. Okay, lambda sampai 2 sama dengan untuk bahagian input pula daripada 0 ke 2 B lambda x n tolak lambda. So kalau kita kembangkan kita dapatlah yn tambah A1 xn tolak 1 tambah A2 xn tolak 2 sama dengan B0 xn tambah B1 xn tolak 1 tambah B2 xn tolak 2. So just kembangkan je lah balik daripada general equation tadi. Okay, kalau dalam exam tu general equation tu kita bagi. Tapi sekarang ni kan memang dah open book final exam kan. So tak bagi pun tak apa sebab awak memang boleh check balik lah. Maksudnya tak perlu hafal pun general equation ni. Cuma kena tahu guna je. Dan kena tahu apa fungsi dia. Okay, next. Okay, tadi awak dah tahu apa itu IIR, apa itu FIR. Next adalah signal flow graph. Okay, signal flow graph ni dia represent DSP system yang HT, HN semua tu dalam bentuk illustration dalam bentuk graphical form. So ada 3 basic component yang diguna pakai untuk nak illustrate signal flow graph. Okay, 1 delay, nombor 2 summation, nombor 3 multiplication. Okay, delay ni Z-1 ni, delay ni adalah fungsi dia untuk nak represent pass input dengan pass output. Maksudnya kalau dia ada pass input xn tolak 1, so dia akan represent dengan Z-1. Kalau dia ada pass input xn tolak 2, dia akan represent dengan -2 lah and so on. And for pass output pun sama, dia akan represent dengan Z-1. Sebab ini ada kaitan dengan Z transform. Kalau awak ingat, kalau awak refer kepada table of Z transform pair. Kalau kita refer pada table of Z transform pair, Z-1 ni dalam time domain, ini Z transform, ini time domain. Dia adalah n tolak 1. n minus 1. n minus 1. n minus 1 dalam Z transform adalah Z-1. Okay, so back to our second order FIR tadi. Kita ada Yn sama dengan B0 Sn tambah B1 Sn tolak 1 tambah B2 Sn tolak 2. So signal flow graph dia akan rupa direct transformation macam ni. Input Sn,
output yn. So kalau awak tengok sini, yn sama dengan, yn sama dengan Sn B0 Sn plus B1 Sn minus 1 plus B2 Sn minus 2. Okay, so kat sini dia tak letak 2 tau dekat sini. Ni bukan Z negatif 2 Dia masih lagi Z negatif 1 sebab dia akan combine dengan yang ini. Kan bila kita flow kan, kita flow. So Z negatif 1 tambah Z negatif 1 dia akan jadi Z negatif 2 lah. Z negatif 2 kali B2. Z negatif 1 kali B1. Xn kali B0. So kita dapat B0 Xn plus B1 Xn n tolak B1 Xn minus 1 B2 Xn minus 2 sama dengan Yn. Clear? Clear, madam. Okay. Okay, IIR pula. Okay, ini general equation untuk IIR ya, second order. So untuk second order kita ada Yn tambah A1 Yn tolak 1 tambah A2 Yn tolak 2 sama dengan B kosong Sn tambah B1 Yn tolak 1 tambah B2 Yn tolak 2. Okey, jadi dia punya signal flow graph dia ada dua bahagian. Satu dekat input Xn, satu lagi dekat output Yn. Kat sini dia ada feedback. Dia ada feedback untuk pass output. Maksudnya output Yn tu dia akan swap balik. So kita dapat Yn tolak 1 kat sini. Yn tolak 1, Yn tolak 2. Okay, Yn tolak 1, Yn tolak 2. Kenapa minus? Kat sini kenapa minus? Sebab semua yang koefisien A ni kita nak bawa dia ke sebelah sini. Sebab yang kita nak cari Yn je. Okay, kita nak dapatkan Yn. So Yn sama dengan B0 Sn, ini kan. Yn sama dengan B0 Sn plus B1 Sn tolak 1 plus B2 Sn tolak 2. Okay, plus B2 Sn tolak 2. Ini kan Z negatif 1, Z negatif 1. So dia akan jadi Xn tolak 2 lah. Okay, dekat sini pula minus A1 Yn tolak 1 minus A2 Yn tolak 2. Okay, so clear ya? Simple je. Okay, so itu adalah signal flow graph. Ada dua jenis jugalah. Untuk FIR, it's straightforward. Untuk IIR, dia ada loop back. Dia ada feedback. Dia ada looping. Untuk previous output. Okay. Okay, yang ni saya terlaju je lah. Okay, yang ni awak boleh cuba buat. Second order FIR is defined as 0.5 Xn plus Xn minus 1 plus 0.5 Xn minus 2 with the impulse function as the input of the system as Xn. Calculate the output of the system by using FIR equation. Okay, output is 0 for n greater than 3. Jawapan dia output akan reach 0 for n greater than 3. Okay, ini untuk IIR calculation. Ini untuk soalan tutorial. Ini untuk solution. Okay, kita cuba buat satu ni ya. Tutorial 4, question. Soalan nombor 1. Tutorial 4, soalan nombor 1. Calculate the system impulse response for the difference equation Yn plus 1/2 Yn tolak 1 sama dengan Sn. Okay, first kali saya nak tanya awak, ini FIR ke IIR? IIR ya, sebab dia ada pass, output. Okay, explain if the system is causal and stable. How do you know that the system is causal? Okay, of course lah causal kan sebab dia tak ada Yn plus 1. Dia ada Yn minus 1 je. So dia causal lah. Stable, macam mana nak tahu dia stable ke tidak? Okay, untuk tahu stability ni awak kena calculate dulu the system impulse response ataupun the system step response.
kalau sistem output tu reach 0, makin besar n kita, dia dia semakin value dia semakin menghampiri kosong, then dia stable. Tapi kalau value dia kita tambah y1 sampai yn kita tambah, dia semakin besar value dia, maksudnya dia macam tak berpenghabisan. Itu dia tak stable lah. Stable ni dia mesti less than infinity. Dia punya response tu boleh dikira. Okay, so calculate the system. Saya tukar soalan ni, saya tak nak calculate step response. Saya nak calculate the system untuk impulse response. System impulse response. Okay, kalau sistem impulse response, dia punya input dia, okay, kita ada macam ni. Hn, Yn, Xn. Okay, n kita tahu yang kita punya difference equation adalah Yn plus 1 over 2 Yn minus 1 equals to Xn. Okay, untuk sistem impulse response, Sn dia adalah impulse lah. Delta function. Macam tu. Sn equals to delta n. So maksudnya kalau kita buat table n, xn 0, 1, 2, 3 sampai 10 n kita nak kira sampai 10 ni. So kita kena ada array sampai 10 lah. Sampai 10. Sn tu value dia dekat sini je. Dekat n0 je. Yang lain dia semua kosong. Yang lain semua kosong. Sebab apa? Sebab ni. Ni sistem impulse response Kalau sistem step response, ni impulse response lah. Impulse response. Kalau step response, dia macam ni. Dia adalah step. So dia akan ada value sama dengan 1 daripada 0 ke 10. N daripada 0 ke 10, value dia 1. Ini untuk step response. Sn equals to Un. Sn equals to Un. Un tu adalah step. So kalau kita buat table, kita akan dapat Yn kita, Xn kita 0, 1, 2, 3. Untuk nilai N sampai 10 ni, value dia 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sampai 10. Okay, macam mana kita nak dapatkan sistem impulse response? Ni untuk impulse response Okay, kalau awak tengok ni 0 sampai 10 kan, kita nak kira daripada n daripada 0 sampai 10. Kita nak kira ni n daripada 0 sampai 10. So 1, 0, 0, 0, 0 ni untuk impulse Sn kita adalah 1 pada n sama dengan 0. Yang lain dia semua kosong. Ya. Okay, so kita kira lah Yn. Kita dah tahu Yn sama dengan Sn tolak 1/2 Yn tolak 1. Yn sama dengan Sn tolak 1/2 Yn tolak 1. Betul Sebab ini kita bawa ke sebelah sini. Ni, semua ni kita bawa ke sebelah sini. So kita dapat Sn tolak 1/2 Yn tolak 1. So boleh tak awak kira? Okay, saya tunjuk satu Untuk yang first ni. Untuk yang ni, untuk step yang first ni. So kita akan dapat Y0. Y0 equals to X0 minus 0. Minus 0. Sebab apa?
Sebab kita belum ada lagi ya. Kita belum ada previous output lagi. Dia baru start. Dia belum ada previous output lagi. Kita buat assumption that y -1 is 0 lah. So apa kita dapat? Apa jawapan yang kita dapat? Y0 sama dengan X0 kan? Betul tak? So X0 kita adalah 1. So kita dapat 1 lah dekat sini. Y0 sama dengan X0 sama dengan 1. So dapat direct forward je lah. Dapat straight forward je lah. Y0 sama dengan X0. Okay, next kita kira Y1 pula. Y1 sama dengan X1 tolak 1/2 Y kosong. Betul tak? Sebab ini kita punya ni equation kita IIR kan. Okey, kita dah ada tadi untuk Y1 kita gantikanlah N ni sama dengan 1. So 1 tolak 1 sama dengan kosong. So kita dapat Y kosong dekat sini. Okey, sekarang kita dah tahu Y kosong adalah 1. So masukkan dekat sini Y kosong sama dengan 1. Jadi awak akan dapat X1 sama dengan kosong kan? X1 sama dengan kosong. Ni, tengok sini. Ni N. 1. X1 sama dengan kosong. Tolak 1/2 kali 1. So kita dapat negatif 0.5. Okay, boleh tak selesaikan sampai habis? Perlu tak saya tunjuk lagi? Tak perlu kan? Awak boleh solvekan sendirilah. And then kira pula Y2. Y2 sama dengan X2 tolak 1/2 Y1. Okay, kita tahu X2 kita kosong. Y1 kita negatif 0.5. Gantikan. So kita akan dapat sama dengan 0.25. 0.25. Okey, nak tahu sistem tu stable ataupun tak, awak campurkan semua value ni. Kalau value tu kecil, maksudnya dia menghampiri kosong kan? So the system is stable. So sama juga macam yang ini. Ini adalah sistem step response ya. Ini untuk sistem step response, ini untuk sistem impulse response.